Teknik naratif dalam filem The Gangster, The Cop, The Evil, pengarah Lin Wonte telah mengaplikasikan struktur naratif linear. Naratif linear ialah struktur kronologi yang memiliki naratif yang berturutan. Li Wonte menyusun setiap babak dengan teratur bagi memberi kefahaman kepada penonton. Pengarah juga meletakkan unsur foreshadowing, iaitu dapat meramal. Dengan meletakkan unsur foreshadowing, penonton dapat meramal apa yang terjadi. Selain itu, naratif cerita dalam filem ini dapat disampaikan dengan baik apabila pengarah telah mencipta 3 watak dengan tujuan yang berbeza, iaitu Man Dong-soo, seorang gangster yang ingin mengembalikan reputasinya yang telah tercalar akibat ditikam pembunuh bersiri yang berjaya melarikan diri. Manakala Jun Tae-suk merupakan seorang detektif yang sangat membencikan jenayah dan kumpulan kongsi gelap. Watak tempuan ketiga ialah Kan Kyu-ho, iaitu seorang pembunuh bersiri yang melakukan pembunuhan tanpa sebab. Seterusnya, kehadiran 3 karakter yang berbeza menjadi jalan cerita semakin ekstrim di mana seorang anggota polis terpaksa bekerjasama dengan gangster untuk menangkap pembunuh bersiri yang cekap dan licik itu. Pada masa yang sama, polis tersebut mempunyai agendanya tersendiri terhadap gangster tersebut. Walaupun plot cerita yang laju dan agak pantas sehinggakan penonton tidak sempat untuk menganalisis kenapa dan mengapa pembunuhan bersiri dilakukan, namun naratif yang tersusun menjadikan babak-babak dapat difahami dengan baik. Saya akan menerangkan tentang visual komponen dalam filem The Gangster, The Cop, The Devil. So, visual komponen merupakan teknik yang diterapkan di dalam filem. Visual komponen ialah ruang, garisan, bentuk, ton, warna, irama dan pergerakan. Dapat dilihat secara jelas di dalam filem The Gangster, The Cop, The Devil ni, kita dapat lihat beberapa visual komponen telah diaplikasikan di dalam filem ini. Mise-en-scene yang ada dalam filem ini adalah seperti prop. Prop yang sering digunakan dalam filem ini adalah seperti pisau. Seterusnya ialah kostum. Kostum yang sering digunakan oleh pihak polis adalah seperti jaket dan juga bagi pihak penyerang adalah seperti suit. Seterusnya ialah pencahayaan. Pencahayaan yang sering digunakan adalah low-key lighting, iaitu untuk menunjukkan elemen seram ataupun misteri. Sesuai dengan genre filem ini iaitu crime thriller. Seterusnya adalah struktur naratif dalam filem The Vital Life, yang merupakan filem aksi neo-noir Korea Selatan 2005 yang telah diarahkan oleh Kim Jae-won. Ia dilakonkan oleh Bi Hyun sebagai San-woo, yang membawa watak sebagai pembunuh upahan yang telah diperintahkan oleh bosnya Kang untuk mengawasi Hiso, yaitu kekasih bosnya. Apabila San-woo menemukan Hiso dengan kekasihnya, dia telah menyadari bahwa dia tidak boleh membunuhnya di sini, dan bermulanya masalah ketika San-woo menolak untuk mengingkar perintahnya. Kang memutus untuk membunuhnya kerana rasa dikinati. Namun San-woo dapat meloloskan dari hukuman mati dan berusaha untuk membalas dendam terhadap Kang dan orang bawahannya. Selamat pagi, hari ini saya akan membentangkan tentang visual komponen di dalam filem yang kami kaji, iaitu Bittersweet Life tahun 2005. Menurut fahaman saya, visual komponen merupakan elemen penting untuk memberitahu ataupun menyampaikan emosi dari segi ton cerita ataupun warna cerita dalam cerita tersebut. Jadi bagi saya, visual komponen merupakan elemen yang tidak boleh dilupakan sekiranya hendak membuat sebuah filem. Terima kasih. Terusnya saya akan membahaskan tentang mise-en-scene. Mise-en-scene ini merujuk kepada set design ataupun decoration di dalam set penggambaran. Mise-en-scene ini menurut fahaman saya merupakan look di dalam filem ataupun pengarah menggunakan konsep mise-en-scene ini untuk
mengetengahkan sesuatu babak yang penting di dalam filem. Dan bagi saya Miss In Scene ini merupakan satu benda yang memang tidak lari di dalam penggambaran filem, kerana kita boleh melihat setiap objek juga merupakan sebuah set ataupun props utama di dalam filem.